Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Kita bertemu tuan-tuan dalam sekali lagi dalam tazkirah hadis. Kali ini bab yang seterusnya daripada kitab Al-Adab al-Mufrad, iaitu bab yuhda ila aqrabiha baban. Iaitu kalau bab ni iaitu kita memberi hadiah kepada rumah yang paling dekat dengan kita. Yang ni isu apa dia tuan-tuan? Isu dia kalau kita ada hadiah lah, makanan ataupun makanan ke atau hadiah, kita nak hadiahkan kepada jiran kita. Dan kita dah sebut bahawa sebelum ni bahawa Ibnu Umar kata jiran itu ialah 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Banyak rumah ni. Ada 40, 40, 40, ada 160 buah rumah. Jadi rumah siapa yang kita nak bagi dulu ni hadiah ni? Kan? Jadi dalam hadis yang kita akan baca ni, iaitu Nabi SAW kata kita bagi hadiah pada rumah yang paling dekat dengan kita dulu. Hadisnya berbunyi begini, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Hujjah Syekhul Islam Amirul Mu'minin fil hadith, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarain fa ila ayyihima uhdi قال إلى أقربهما منك بابا. Terus hadis sahih. Naam. Hal ini dikata ya Rasul, Aisyah kata, Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, kekasih kita, ibu kita, iaitu radhiyallahu anha kata, qultu, dia kata aku pernah tanya, wahai Rasulullah, aku ada dua orang jiran. Kepada siapakah aku nak bagi hadiah? Inna li jarain, aku ada dua jiran. Kepada siapa aku nak bagi hadiah? Maka Nabi SAW kata, ila aqrabihima minki baban, iaitu mana yang pintu dia yang paling dekat sekali. Okey. Mana pintu dia yang paling dekat sekali. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bagi hadiah kat jiran, kita bagi yang paling dekat dulu. Kiri kanan kita dululah, yang paling dekat. Kalau kita rumah teres lah, rumah saya rumah teres kan, jadi yang paling dekat kanan dan kiri kita itu yang kita paling kita bagilah. Okay? Kita bagi hadiah pada mereka, walaupun hatta Yahudi sekalipun, hatta Yahudi sekalipun, kalau selagi mereka tak menentang Islam, tidak buruk-burukkan Islam apa semua, maka kita bagi kat dia. Okay? Hadis yang beberapa pengajaran. Pertama, al-i'tibar li qurbil abwab, iaitu i'tibarnya adalah rumah yang paling dekat sekali. Menunjukkan betapa Islam ni dia sentiasa menjaga hubungan orang yang dekat. Sebab orang yang dekat ni lah orang yang tahu rahsia kita, orang yang tahu kita punya apa, yang paling dekat dengan kita punya urusan. Yang kita ni kadang-kadang jiran kita lah yang bantu kita kalau ada pencuri masuk, bila ada barang-barang orang tinggalkan. Contoh kita balik kampung seminggu, kita tahu jiran, nanti saya nak balik kampung 1 minggu, nanti kalau ada orang bagi barang, tolong ya, nanti ambilkan. Kadang-kadang kalau rumah terbuka, jiran saya sebelah kiri saya orang Hindu tapi baik, masya-Allah. Kalau kadang-kadang ada barang apa, dia akan minta, ada barang. Kadang-kadang saya terlupa tutup lampu kereta pun, dia pun tegur. Menunjukkan betapa tuan-tuan, jiran ni dia ada apa, ada kepentingan. Kalau kita buat tak tahu je, bayangkan, masya-Allah, macam-macam yang terjadi, yang kita tak boleh minta tolong jiran. Kadang-kadang hatta anak sekalipun. Zaman masa saya kecil dulu, ada jiran sebelah kiri kanan ni, ada satu orang ni dia bekerja. Kadang-kadang anak dia balik awal sekolah, mak saya yang kata tak apa, tumpang rumah saya dulu. Sekejap sampai pukul 5 petang. Dia dah balik sekolah pukul 1, pergi sekolah agama. Sekejap petang tu tumpang rumah saya. Bayangkan tuan-tuan, barakallahu fiik. Zaman sekarang sifat dah tak ada dah. Semua dah hantar yang transit lah apa semua. Tapi dulu, Masya Allah. Lepas tu kita kata, kenapa bila kita ni ada hadiah ke, kita kena bagi yang paling dekat sekali. Yang kedua, taqdimul ilm alal amal. Hadis ni kat dalil bahawa ilmu sebelum beramal. Macam mana pula Ustaz? Iaitu Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dalam bab nak bagi hadiah sekalipun, dia tanya dulu Rasulullah SAW. Maksudnya, apakah ilmu dalam memberi hadiah? Nampak tak, dalam bagi hadiah bukan ada ilmu, bukannya sembrono. Dan juga dalil bahawa, hadis dalil bahawa ittiba'in Nabi SAW, walaupun dalam perkara-perkara yang kecil. Ittiba'in Nabi SAW dalam perkara-perkara kecil. Yang keempat, iaitu kenaan dengan galakkan memberi hadiah.
Tahadu, tahabu. Apatah lagi kalau jiran tu Muslim, apatah lagi jiran tu ahli keluarga, apatah lagi jiran tu orang sunnah lagi pula. Allahu Akbar. Lagilah lagi, lebih-lebih lagi lah kita kena memberikan hadiah. Dan ini antara sunnah Nabi SAW. Kalau kita baca dalam kitab Zalul Ma'ad, setiap kali datangnya orang berjumpa Nabi SAW, kabilah-kabilah yang datang bizarahi Nabi pada amal wufud, pada tahun kedatangannya kabilah-kabilah, tetamu-tetamu, maka delegasi-delegasi, maka Nabi setiap kali datang kabilah, Nabi akan bagi hadiah. Sampai tak ada hadiah, Nabi tak ada hadiah, Nabi tanya sahabat, ada siapa boleh bagi hadiah tak? Allahu Akbar. Ini betapa Islam ialah agama yang menggalakkan kita memberi hadiah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Moga Allah SWT jadikan kita ni orang yang sentiasa tegar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.